Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat semua. Semoga terus sihat, dalam keadaan yang baik kan, bersedia untuk kita teruskan pengajian ilmu dalam menulis artikel jurnal berindeks. So kita dah masuk topik jenis-jenis artikel. Alhamdulillah kita pun dah cover jenis artikel penyelidikan, artikel literature review. So 2 dah selesai dah. So hari ini dia masih lagi dalam tema review, tapi adalah general review. Okey, beza dengan literature review. So literature review tu dia ada teknik, dia ada teknik yang sistematik. Apa-apa saja, walaupun bila sebut sistematik ni orang terbayangkan systematic literature review. So dia boleh jadi juga systematic review. Dia boleh jadi apa yang kita ingat. Kalau you masih ingat lagi, dia boleh jadi scoping review, dia boleh ada research on analysis, review on analysis, kemudian ada comprehensive review, dan mungkin you jumpa yang lain-lain lah. So pelbagai bidang ilmu dia ada pelbagai teknik review. Maksudnya dia ada refer satu step atau langkah ataupun assumption ataupun urutan dalam satu proses untuk di review artikel tu. Biasanya bila sebut review artikel dalam teknik literature review tu memang digunakan advanced search. Maksudnya dia kumpul, cara kita mengumpul, kemudian kita menyusun, memisah, mengambil benda yang relevan, keluarkan benda yang kurang relevan. Asas dia macam itulah. Okey. So hari ni kita masuk general review. Memang seronok paper general review ni. Consider dia free sikit, dia bebas. Dia tak ada law. Dia nak review saja. Apa-apa saja, ikut bidang lah apa yang nak review. Biasanya paper dalam sebuah tesis yang paling banyak yang kita boleh buat adalah general review. Apa saja, boleh go through outline by outline. Kalau contoh kita tengah buat 1.2 research background pun boleh buat satu artikel. Daripada research background pun kita boleh buat satu artikel. Ini untuk yang kita akan bincang di hujung-hujung Ramadan nanti. Kita akan masuk topik bagaimana nak menulis artikel daripada sebuah tesis atau research grant daripada bab 1 je. Saya rasa 2 hari kita akan cover untuk bab 1. So saya dah siap bab 1 tesis. Macam mana saya nak buat artikel? So kita akan bincang lah. Jadi sebab tu kita punya ilmu ni turun satu-satu daripada database, tahu tip and tricks. Kemudian hari ni kita belajar jenis. Ni semua bekalan-bekalan lah. Saya memang seronok, especially orang Malaysia, orang ASEAN, kita tahu tentang apa tu artikel jurnal ni supaya kita punya skill ataupun pengetahuan kita makin luas. Okay, mungkin selama ni baru sedar lah rupanya artikel ataupun daripada tesis ni boleh terbitkan banyak artikel. Aku punya degree punya projek, aku punya master thesis, aku punya PhD, so research grant, banyaklah boleh hantar artikel jurnal. Itu satu. Nombor 2, lepas ni kalau menulis semua berhati-hati. Bukan berhati apa, aku kena tulis problem statement ni betul-betul ni. Silap-silap gaya. Kalau cara aku bincang yang cantik dalam problem statement ni rigorous, dengan ada current citation, dengan ada pelbagai perspektif, lepas siap problem statement ni boleh buat satu artikel. Dia macam tu kan. Alright. Jadi dari segi definisi, apa tu artikel kajian general review ni, okay, apa yang dikatakan sebagai paper general review ni. Baca nak buka slide lah. Okey, dia punya definisi adalah dia merupakan kajian literatur. Boleh dikatakan dia tidak ada data yang perlukan analisis dalam penyelidikan yang sebenar. Okey, sama macam yang lain, dia perlu ada tajuk, dia ada abstract, dia ada keywords, dia ada introduction, dia ada literature review, method. Ada yang letak method, ada tak letak method, ada perbincangan, analisis tak adalah, dia ada discussion, dan dia juga ada conclusion. Kadang-kadang dia tambah lagi implikasi, kadang-kadang conclusion dan future agenda. Jadi sama je outline ni, cuma you kena faham maksud. Kalau research article tu, kalau discussion, betul-betul discussion daripada finding kajian kita yang boleh kita analisis tu. Tetapi untuk paper-paper review ni, kita ambil daripada apa yang kita guna kaedah tu. Kalau systematic review gunakan kaedah. So kalau general review ni, daripada literature review tu apa yang kita dapat hasilkan. Tapi kalau tanya saya secara umum,
Kalau saya kalau buat paper general review memang saya tak letak method. Saya terus intro, LR, discussion dan conclusion. Okay, kadang-kadang discussion pun tak ada. Intro, LR dan conclusion. Kalau saya 4 lah kalau macam saya. Nanti kita akan bincang lah. Saya banyak buat paper conceptual sebenarnya sebab saya review last kali mesti jadi output. Jadi satu benda yang kita boleh tangible nampakkan dia lah. Lepas tu saya propose framework ke, propose model ke, tu dalam paper type yang berikutnya lah. Nanti kita akan cover juga jenis artikel dalam bentuk conceptual lah. Nanti conceptual saya akan sama macam research artikel lah. Nanti saya akan tunjukkan saya punya contoh-contoh artikel daripada conceptual yang saya terbit. Saya rasa yang tu saya tergolong daripada golongan-golongan yang mudah dalam conceptual sebab orang lain nampak kompleks, saya simple je. 4 step dah berjaya dah. Rasanya boleh keluar method sendiri tu. Nak buat conceptual paper 4 je step. Intro, LR, propose, conclusion. Dah siap. Propose tu kena ada gambar lah. Propose je, tak perlu risau. Jangan fikirkan nak kena lukis gambar, nak kena betul-betul base pada teori. Dia boleh juga idealisms. So berdasarkan idea yang kita cite literature review, kita boleh propose model dan framework. Okay? Tapi kat tesis kena solid lah. Tesis kena adalah yang mendasari asas tu ataupun teori tu. Okay? Jadi beza paper general literature ni, dia tidak perlu ada systematic. Okay. Memang saya jumpa juga kadang-kadang tengok dekat Emerald, oh ini dia tulis general review, tapi tengok dalam, oh punya ada teknik. Jadi saya kena buka lagi definisi dia. Jadi untuk general review dia boleh ada teknik dan juga tak perlu ada teknik. Maksudnya dia bebas, dia review je. Okey. Jadi contoh-contoh yang dalam teknik general review ni yang saya jumpa untuk malam ni lah, sebab saya punya definisi ni berbalik pada apa contoh yang saya bagi lagi. So yang pertama adalah bibliometric analysis. Memang orang kata bibliometric ni bukan ada step ke? Saya pun setuju, bibliometric pun ada step. Ada setengah jurnal meletakkan bibliometrics Bibliometrics analysis ni bawah literature review. Ada yang letak macam hari ni saya tunjuk bibliometric analysis ni bawah general review. Jadi kita nak mudah faham, dua-dua ni based pada review paper lah. Review paper terpecah pada dua kan. Yang pertama adalah literature review, satu lagi adalah general review. Kadang-kadang dua paper ni nampak macam similar je. Berpegang pada definisi kita. Tadi kalau ada teknik, for sure dia adalah literature review. Kalau dia ada teknik, mungkin simple atau general. Ataupun tidak ada teknik, dia general atau umum, itu dipanggil general review. Okay, so paper lagi apa yang ada di general review? Content analysis, bawah general review. Critical review, bawah general review. Integrative integrative review dengan general review. Jadi selain daripada bibliometric analysis tadi, so ada yang lain-lain juga yang bawah kategori review lah. Jadi bibliometrics analysis, ada contents analysis ataupun content review, kemudian ada critical review, integrative review dan general review sendiri. Jadi untuk general review ni ada beberapa banyak sikit lah. Nanti kita akan bincang lah. Okay, kita dah masuk pada contoh-contoh yang ada dalam general literatur ni. Okey, yang pertama kita pergi bibliometrics analysis. Okey, paper ni tajuk dia Brand Orientations, a Systematic Literature Review and Research Agenda. Okey, kan nampak tajuk dia. Brand Orientations, a Systematic Literature Review and Research Agenda. Saya letak tambah research agenda. Ada satu benda yang unik kat sini. Walaupun tajuk dia Systematic Literature Review, okey, sebab dia buat yang dalam ni dia buat bibliometric analysis lah. Tapi bawah tu paper type dia tulis general review. Walaupun tajuk dia systematic literature review, kita faham literature kan. Tapi dekat umbrella tu tulis bawah tu paper type dia general review. Okey? Sebab tu kata tak payahlah pening. Dan kita je hantar artikel ni. Ingat, kita hantar artikel ni, dia orang yang labelkan. Oh ini general review, yang ni literature review. Tak apalah. Itu dia orang yang decide Jadi dia tunjuk kat sini lah contoh-contoh gambar rajah dengan gunakan Boss Viewer software. Okey, lepas tu dia ada tunjuk kat sini lah bibliographic coupling cluster. Okey, menarik jugalah antara benda-benda yang you all kena belajar lah. Mungkin saya ada limitasi benda ni sebab saya anggap benda yang khusus benda-benda macam ni saya akan go through to advance lah. So kita akan belajar macam mana nak belajar buat systematic literature review, macam mana nak buat bibliometric analysis. So yang tu memang kena hands on.
Jadi kalau kelas F1 nanti akan datang ada rezeki kita cover yang kelas bibliometrics analysis dengan systematic lecture review. Ini skill kemahiran yang kena ada. Okey. Cuma hari ini Pakcik nak tunjuk ini jenis-jenis yang ada dalam general literatur ataupun general review, iaitu bibliometrics analysis. Menarik, dia banyak gambar-gambar lawa. Okey, macam tadi saya sebutlah, digunakan salah satu software tu Boss Viewer software. Buat benda ni. Cantik gambar rajah ni. Bila presentation cantik dalam artikel, itu yang dapat menarik paper kita dapat diterima. Okey. Paper yang kedua masih lagi bibliometrics, tapi dia combine bibliometrics and content analysis. So ni topik ni pun duduk bawah under umbrella general review. Okay, so kat sini of course lah, kat sini memang saya ada level kan. Paper-paper yang macam ni memang figure dia, gambar rajah je ada 11 rajah. So ada 11 rajah So yang ni paper daripada Cleaner Productions, Journal of Cleaner Productions. Type dia review. Okay, bibliometrics and contents analysis. Okay, yang ni ditulis. Okay, kat sini nanti tunjuk kan. Mungkin saya lupa nak highlight dan mungkin tak ada orang tanya dekat grup WhatsApp. Kadang-kadang macam saya, memang saya bekerja dekat UPSI, dekat fakulti saya. Jadi affiliation saya letak di fakulti saya di UPSI. Pada masa yang sama, saya juga join artikel ni. Juga saya involve dalam research center saya. So saya adalah nama research center XY. Okay, kemudian saya juga topik ni join juga dengan satu research institute dekat UK. Okay, saya boleh letak nama saya Nurul Fazli Habidin NF, A, B, C dekat belakang nama tu. A maksudnya affiliation di UPSI, B di research center, C research institute di UK. Maksudnya kalau kata you seorang pensyarah, okay, pensyarah daripada UPSI, kemudian masa yang sama tengah buat PhD di UKM, kita boleh letak both affiliation, maksudnya dua affiliation, A dan B. A, of course UKM kena dulu lah, sebab kalau buat PhD kena letak PhD dulu. Jadi itulah apa, PhD student di UKM. Yang B tulislah lecturer di UPSI. Ini contoh, kalau nak tunjuk contoh kat sini ada contoh. Okay, paper ni hantar bulan September dan terbit pada bulan Mac. Agak cepat jugalah paper ni kan. Cleaner Production ni paper yang sangat baik kan. Q1 dan impact factor pun tinggi. Okey, saya ada tunjuk dengan gambar rajah bagi siapa yang nak berminat. Bila saya sebut ni, bila pakcik sebut minat lah nak study bibliometrik ni. So kita intai dulu, tengok gambar rajah macam mana yang dia katakan sebagai bibliometrik, dia punya output atau outcome. So yang kat sini dapat satu idea. Saya pun seronok artikel ni. Kalau kata ada student datang nak buat PhD, buat tajuk PhD macam ni. So dia combination antara bibliometrik tu dengan content analysis. Dari proses dia, dari document selection pergi pada bibliometric analysis, pergi pada multivariate analysis, dan pergi content analysis. Menarik, paper ni menarik. Nanti you tengok paper yang tajuk dia Sustainable Manufacturing titik dia bertindih Bibliometrics and Content Analysis. Saya encourage paper ni, artikel ni. Banyak yang kita boleh belajar daripada artikel ni. Okay, so tunjuklah gambar rajah dia kan, intellectual structure yang gunakan teknik SM. Kemudian dia ada juga clear stimulated index tadi padat lah sebab kat sini gambar rajah dia saja ada 11 figure gambar rajah. Bukan gambar biasa-biasa kan, memang dia lukis gambar tu kompleks. Jenis dia integrate a few of idea, facts yang dia dapat, dan dia support dengan nak jadikan dia lebih nampak macam holistic. Okay, dan dia beritahulah comprehensive framework. Siapa nak buat sustainable manufacturing, artikel ni wajib kena baca ni. Sebab dia dah keluarkan from the framework dari perspektif apa itu sustainable manufacturing, apa komponen dia, apa itu conceptual dan methodology advancement dengan outcome dia. So kalau you study pasal sustainable manufacturing tu, apa outcome yang dapat, apa konsep-konsep yang wujud. So macam mana dia dapat keluar benda ni? Berdasar gabungan bibliometric and dengan content analysis tadi. Okay, kemudian kita pergi yang kedua pula. Selain daripada bibliometrics dan content analysis, kita ada satu lagi jenis bawah dalam general review, nama dia critical review. Critical review. So macam biasalah, intro, method, result, ada discussion, conclusions.
Okey, tajuk artikel ni critical review, a critical review. Sebab tu saya letak type dia critical review sebab tajuk dia pun a critical review and development of conceptual model of inclusion from social relation for older people. Jadi kalau tengok tajuk boleh jadi critical review, boleh jadi conceptual model. Okey, boleh jadi dua lah, sama dia ni type paper conceptual ke atau paper review ataupun general review. Kita tengok dekat dia punya type dia, just to review. Jadi dia ni bukan conceptual lah sebab dia review kan. Cuma kita tengok kat sini ni jatuh dekat systematic, dia jatuh dekat literature review atau general review. So kat sini dia tidak jatuh dekat literature, dia kategori general review. Okey. Banyak scholar ni penuh nama dia, dia ada berapa nama? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan, 10 banyak ni. Sebab banyak author juga maksudnya artikel ni boleh terima lah kalau author sampai. Tapi bukanlah peboncing ini betul-betul yang betul-betul buat artikel sama-sama, buat sama-sama research, kita masukkan nama semua authors lah. Okey, dia ada tunjuk juga conceptual model exclusion from the social relation older people ni. So dia tengok gambar raja, saya pun seronok juga lukis macam ni. Dapat idea cara nak lukis, macam nak buat rotation, anak panah, dia go through sequence by sequence, box by box, arrow by arrow. Lepas tu dia nampak macam gambar tracking meter, nampak idea lagi. Okay, kemudian selain daripada kita buat a critical review, dia ada paper namanya integrative review, gabungan lah, integrate. Okay, so kat sini menarik dia, gambar rajah dia ada 8, rajah dia ada 8. Okay, so paper daripada in the science 4 decade for new product development research and integrative review. Kata dia titik pilih a review kan, titik pilih a critical review, ni titik dua pilih integrative review. Okay, so ni daripada in the science, paper ni pun kena tengok. Kemudian baru kita pergi paper general review. Okay, general review ni selain daripada saya sebutkan tadi, dia ada bibliometrics, content analysis, dia ada critical review, dia ada integrative review. Berbalik pada definisi saya sebutkan tadi, yang mana general review ni boleh ada teknik dan juga yang tak perlu ada teknik. Jadi saya sebutkan tadi tu bibliometrics, content analysis, critical review dan integrative review tu ada sedikit indirectly, walaupun tak direct tapi indirectly dia ada teknik. Kadang-kadang teknik tu berdasarkan strategi penyelidikan. Contohnya content analysis. Content analysis tu salah satu strategi penyelidikan. So dia ada flow dengan step dia. Jadi dia ikut step tu. Sama juga dengan bibliometrik, dia ada proses dia. Jadi dia boleh jadi juga literature review, tapi saya letak dia bawah general review sebab saya melihat bila di jurnal tu dia kategorikan dia sebagai review. Okey. Sekarang ni kita akan bincang lebih terbuka. Maksudnya santai-santai saja pun kita boleh publish artikel dengan nama general review. Okey. Ni contoh satu paper ni, muka surat dia 10 muka surat dia. Dia punya tajuk, dia hantar Journal of Health Research. Journal of Health Research. Tajuk dia ada family roles, challenge and needs for caring for the traumatic brain injury from the family members, a systematic review. Dia tulis je systematic review, tetapi di bawah tu general review. Jadi dia meyakinkan definisi saya bahawa general review tu tak semestinya dia ada teknik. Dia tak ada teknik pun boleh, tapi yang ada teknik pun boleh dalam general review. Ni contohlah kan. Kadang-kadang confuse juga. Dia tu systematic review tapi kat sini general review accept pula kan. Okay, ini paper yang dia ada 10 muka surat. You boleh tengok contoh dia ada 10 muka surat dia. Okay, masih lagi general review. Ini betul-betul plain 12 muka surat, tak ada gambar rajah. Saya tunjuk juga contoh lah. Orang kata wajib ke gambar rajah? Ini contoh buat paper general review yang tak ada rajah, yang tak ada table. Tapi boring lah, tapi 12 muka surat. So paper daripada Healthcare Service Quality Measurement Model, a review. Titik-titik a review. Healthcare Service Quality Measurement Model, a review. Okay, macam ni pun boleh buat? Boleh buat. Sebab tu saya encourage sebenarnya kalau yang mendengar ni ada daripada tenaga mengajar, dia sebenarnya kalau untuk master project ataupun degree project, cukup dia orang buat satu objektif je. Satu objektif spesifik dan dia boleh convert jadi satu artikel.
Secara mudah dia macam tu lah kan. Bukan, walaupun kita boleh banyak menghasilkan artikel, tapi untuk student kita tu at least come out dengan satu objektif untuk satu projek pun dah cukup. Walaupun a review, buat systematic review pun, bagi satu contoh, you tengok tadi mana contoh yang bagus tadi, macam contoh cleaner production tadi tu, ambil satu artikel tu bagi dekat student. So gunakan proses yang sama lebih kurang, cuma pergi topik baru. Topik baru lah, takkan pakai topik sama kan. Macam ni pakai healthcare service quality measurement model. So dia tak boleh pakai healthcare service quality, tukar benda lain lah, healthcare service delivery measurement model ke kan. Yang ni general review. So hantar bulan 7, bulan 9 dah accept. Cepat tak? 7, 9, 2-3 bulan je. Ni paper daripada Journal of Health Research. Kalau nak cepat, ni salah satu jurnal di Emerald yang cepat lah. Ni proof lah. Nak jadi kita jadi lama, jangan marah pakcik pula. Tapi ni contoh yang terbit kat sini daripada hantar Julai, September. Pakcik pun ada satu yang collaborate dengan digital library tu, yang itu research pendidikan yang pakcik tunjuk tu. Kat situ pun 2 bulan. Tak lama. Jadi Emerald memang sekarang ni kalau orang tanya saya, hantar kat Emerald je lah. Satu sebab Emerald saya tahu apa yang dia nak. Kita pun dah tahu tip and trick apa dia nak kan. Jadi kita pun dah tengok cara presentation dan sebagainya. Dan dia smart lah. Kerja dia memang profesional. Emerald dia bagus dari segi maklum balas, dia punya respon. Dia tak terlalu terlalu kompleks sangat. Macam komen dia terlalu detail. So as long kita ada positif answer in order to answer all the comment, so kita akan dapat accepted. Okey, kemudian paper yang seterusnya masih lagi general review. Kita akan banyak contoh tunjuk supaya you all lepas ni siapa tengok je general review terus confident nak hantar artikel. Aku nak hantar artikel banyak lepas ni. Aku tak tahu pun general review ni sebenarnya boleh terhantar artikel lah. So ni contoh yang banyak pakcik nak tunjuk ni supaya you all confident untuk hantar artikel jurnal. Okey? Sebab tu kalau tanya saya, SEM 1 lagi dah boleh hantar artikel jurnal. Janganlah sebelum register hantar artikel, tak kira. Okey. Register je, dah siap je research background. Okey dah, jom kita hantar artikel. Okey? Ni topik dia, the history of academic research in marketing and implication for the future. Ni tajuk, the history of academic research in marketing and implication for the future. Tengok tajuk dia, cantik punya idea dia. Tapi aku tukar lah, aku tak nak buat research marketing sebab aku bukan orang marketing. Aku orang bidang lain. Bidang apa? Okay, contohnya aku dalam bidang international business. So tukarlah tajuk, the history of academic research in international business and its implication for the future and its implication for the future. Okay? Paper ni agak sikit lama lah tapi tak sampai setahun lah. Hantar November, terbit bulan Januari. 11/1, tak lama, 11-12 Januari, 3 bulan. Jurnal mana tu? Spanish Journal of Marketing. Kalau you masih ingat lagi tip saya, if you want to submit journal daripada Spanish, okay, kita kena ada kawan daripada Spanish. Tak, nama saya Habibin from Malaysia, satu lagi Ronaldo, Spain. Itu tip and tricks lah kan, in terms of nak buat collaboration sebab publisher. Tapi artikel ni daripada seorang lah, seperti yang saya, ini saya tak cerita lagi kalau orang US memang dia suka tulis seorang. US berdua, paling banyak berdua. Sebab tu kalau hantar journal base dekat US, Malaysia kan suka hantar 5 orang kan. Tu kena be careful lah. Biasanya journal-journal dia orang tu 1 atau 2 authors ke. Okay, tapi ini orang US hantar dekat journal Spanish, journal marketing. Saya tahu kenapa journal ni orang Spanish terima, US kot hantar. Kalau artikel dari US hantar dekat Malaysia pun, kita jadi sebagai chief editor saya pun, alamak ada orang US hantar kot. So benda ni nak reject pun susah sebab kita tak ada trace record ataupun pengalaman orang dari US hantar artikel dekat kita. Contoh So yang ni paper history of academic research, boleh jadikan paper general review. So satu paper daripada Science Direct, yang ni page dia tak banyak, 7 muka surat dia, 7 muka surat daripada Science Direct. Tapi topik yang sangat current lah. Saya ambil saja contoh kat sini, paper review coronavirus disease 2019, COVID-19 lah. Cerita pasal COVID-19, literature review, simple je. Kajian ni full, daripada Indonesia ada, Japan ada, Australia ada, Cambodia ada, US ada. So banyak negara lah. Berapa negara tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 negara. Kan? Berapa penulis? Banyaknya penulis tu. Ini pun contoh. Contohlah nama dia okay, nama dia Harapan-Harapan. Nama pun Harapan-Harapan. So nama Harapan-Harapan tu dia ada affiliation 3 daripada medical research dekat Aceh, Tropical Disease Center dekat Bunda Aceh juga, dan juga Department of Microbiology School of Medicine
universiti dekat Indonesia. Jadi dia ada 3 affiliation. So hantar ini tak kira bulan, dia kira hari je. Hantar 6 Mac, 29 Mac publish. Ini paper lah, Journal of Infection and Public Health. So terbit dalam masa 21 hari. Berapa hari 6 Mac 29. Berapa hari je. So dalam lebih kurang dalam 23 hari paper ni terbit. Okey, paper ni paper COVID-19. Saya rasa dia cerita pasal literature review. Kalau baca artikel ni dia cerita mostly yang berlaku dekat Indonesia lah. Tapi menarik, ini saya screenshot lah untuk our knowledge. Apa simptom-simptom, faktor-faktor yang menjadi penyebabnya jadi kena coronavirus? Yang paling tinggi adalah faktor kat sini dengan ambil beberapa study daripada Chen, Huang dengan Chung. Disebabkan simptom-simptom yang paling tinggi demam. Demam benda yang kita boleh measure yang ada potensi untuk ada jangkitan coronavirus, positif coronavirus. Okey, yang kedua adalah batuk. Okey, yang benda-benda lain pening 2% je. Lain-lain tu dia tak, simptom-simptom lagi tak kuat lah. Kalau cara dari segi pernafasan kita tu pun tinggi 31%. Tapi yang mostly 83% dengan 80% ni adalah berkaitan dengan demam dan batuk. Jadi tu je lah, kalau kita tengok orang demam dan batuk sekarang ni kena hati-hati lah. 80% possibility orang tu ada jangkitan COVID tu adalah 80%. Okay, alright. Kemudian general review, yang ni pun sama daripada Science Direct. Tadi 7 muka surat COVID-19, 7 muka surat je. Saya, kalau you baca paper yang COVID-19 ni, you rasa terus nak buat. Aku nak buat lah kat Malaysia. Benda kita ada data, dah ada dekat ni. So encourage lah, you all pun hantarlah artikel yang tadi version Indonesia, you buat satu lagi versi Indonesia. Satu malam boleh siap lah. Benda tu simple je kalau you tengok tadi. Okay, general review. Yang berikutnya Science Direct ni topik dia jenis dekat cleaner production. Paper tentang industri 4.0 saja je, sebab kita banyak ambil literature review pasal industri 4.0. Okay, topik dia industrial 4.0 titik 2 titik. How is defined from social technical perspective and how much sustainability it include dash literature review. So paper ni hantar Oktober, bulan Mac dapat. So dalam 5 bulan lah. Paper ni dekat Journal of Cleaner Production. Okay, so nanti you nampak lah kat sini memang dia ada menggunakan, kalau you pernah dengar dengan a D factor dari gambar rajah tu. Dengan gambar rajah yang gunakan tag cloud 50 most used words tu dia akan keluar dia. Okay, nanti kita bincang dekat grup WhatsApp. Sebab dia menarik ni, nanti ramai yang tanya, macam mana buat macam ni, macam mana nak buat ni. So dia ada satu teknik yang dia panggilkan a D factor. Kemudian kita ada buat general review juga. Paper ni daripada Sage, Development, Communication and Sport in China based on Mapping, Knowledge, Information, Visualization. So dia ada banyak contoh-contoh software lagi, software yang memang ada keluar visualization punya data, boleh keluar image. Okay, ini contoh-contoh artikel lah. So yang ni pun keluar juga gambar hybrid network dalam paper ni. Kemudian ada juga general review yang saya tunjuk ni daripada in the science juga. Topik ni Strategic Information System and Strategic Performance Islamic Bank, a review of literature review. Macam-macam nama dia. Tadi a review, lepas tu comprehensive review, critical review. Sekarang ni a review of literature. Jadi tajuk dia Strategic Information System. Kemudian adalah gambar dia. Tengok lah, letak satu IV, satu DV pun review macam tu pun dia boleh buat publish article? Boleh. Kalau kat sini ada 13 muka surat. In the Science memang muka surat dia lebih kurang macam ni lah, sebab you kena ada 5,000 words. Okay. Kemudian general review paper ni, crafting a web unique value proposition using the concept analysis technique. Ini pun sama juga dalam 12 muka surat. So ada gambar rajah, saya tunjuk gambar. So ada gambar rajah penting, presentation penting, figure penting. Sebab tu kalau tengok slide saya yang saya tunjuk daripada research article, daripada literature review hari ni, general review, memang saya saja je snapshot bagi gambar rajah. Sebab saya tak nak you all rasa susahnya nak lukis. Tengok orang publish lukis, simple je. Jadi kita kena boleh lukis. Be careful juga dengan colour Ada setengah publisher kalau macam ni in the science membenarkan kita guna colour, nampak boleh colour boleh guna.
Tapi kadang-kadang be careful, kadang-kadang bila letak gambar colour dia suruh bayar, sebab gambar colour tu kena bayar. Bukan kalau you dah terbuat colour, nanti dia akan grayscale lah, jadi hitam putih. Sebab kita tak bayar. Okey. Tapi ada jenis yang tak bayar ke dia konsep subscription. Okey, jenis standard tu kalau colour pun colour. Ada artikel saya sebenarnya hantar pun dekat Stranger tak bayar, tapi colour keluar. Sama juga dekat Emerald. Okey colour ni. Tapi ada juga yang publisher yang tak tahulah colour pun dia kira juga Okey. Tinggal 2 artikel yang terakhir untuk kita bincang supaya kita boleh faham apa tu general review. 2 artikel ni sebenarnya kalau saya dipanggil lah di pelawar mana-mana workshop atau talk, memang 2 ni memang saya kerap tunjuk lah. Bukan disebabkan sifat dia yang senang untuk publish artikel, tetapi seronok untuk kita bincangkan. Okey. Satu paper ni daripada Emerald. Okey, tajuk dia sebelum tu saya sebut nama jurnal lah. Dia hantar jurnal tu dekat Journal of Islamic Marketing. Nama artikel ni Muslim Male Segmentations, The Male Gaze and Girl Power in Malaysia Vampire Movie. Cerita pasal vampire pula. Okey, boleh hantar dekat Islamic Marketing. Okey. Kita tengok kat tajuk tu Muslim. So Muslim tu represent Islamic. Male segmentation, dia menunjukkan marketing. Jadi tengok kat title pun, kalau tengok Muslim Male Segmentation, sesuai lah dengan Islamic Marketing. Sebab 2 keywords represent marketing dengan Islamic tu ada pada title. Okey, satu benda yang menarik tentang artikel ni, dia ditulis oleh orang non-Muslim. Padahal nama jurnal Islamic Marketing. Non-Muslim dah tu berada dekat Malaysia. Daripada Universiti Tunku Abdul Rahman. Daripada Tanah Selen Raja Sakran, dengan Satidran, dengan Tina Vance, dengan Sri Devi Balakrishnan. Okey, daripada Universiti Tun Abdul Rahman dengan Universiti Tunku Abdul Rahman. Samalah Universiti Tunku Abdul Rahman dengan College Universiti Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Okey. Jadi saya suka artikel ni. Walaupun dia non-Muslim, tapi dia pandai custom artikel ni. Kita tengok abstract dia. Purpose of this paper to propose and develop distinct perspective from the consumer culture, itu marketing, in the context Muslim consumer. Pandai dia. Kena terus tengok, walaupun 2 baris abstract dia matching dengan nama jurnal Islamic Marketing. Itu contoh paper ni lah yang kelebihan dia. Kalau you go through dekat dia punya outline artikel ni, kalau you tengok outline dia cerita mula-mula cerita introduction. Dia cerita lah sikit introduction. So dalam literature review dia cerita Pontianak. Tu yang smart ni, sebab kan cerita pasal vampire, tapi case kat Malaysia ni kalau tengok movie vampire kurang sikit laku. Orang kalau buat cerita vampire ni, cerita sebelum coronavirus ni lah, buat cerita pasal cerita vampire kurang sikit jualan tiketnya. Tapi kalau cerita-cerita pasal kita kata macam Muslim ni, image contoh Pontianak lah, so penuh panggung tu orang tengok, takut-takut pun orang pergi tengok. Jadi itu dia bincangkan dalam konteks kan marketing, segmentation, movie, apa yang konsep market kat Malaysia ni, movie macam mana dari segi konteks horror tu. Dalam kes ni vampire lah kan, sebab tu dia reflect dengan Pontianak. Okay, sesuai lah Pontianak tu dalam konteks Islamik lah yang dia kata gitu. Lepas tu Islamic Marketing. Oh, dia cerita Islamic Marketing. Pandai dia punya outline tu, Islamic Marketing. Lepas cerita marketing, dia cerita the male gaze and its agenda. Cerita lafaz vampire kan, males. Islam and genre genre. Antara Islam dan cerita pasal hantu ni, kan. Lepas tu link between the male gaze and male segmentation marketing. Kemudian dia buat conclusion. Smart. Kalau you tengok paper ni, contoh satu yang boleh bagi motivasi kita, bagaimana non-Muslim boleh hantar jurnal kat Islamic Marketing. Itu satu. Yang kedua, macam mana dia custom dia punya abstract, dia punya outline match dengan jurnalnya. Yang ketiga adalah Pontianak dan vampire pun dah masuk Emerald. Jadi kita bila nak masuk. Jadi dalam kes ni jangan fikir macam susahnya. Walaupun Emerald ni top publisher, kita boleh hantar artikel kita walaupun kita buat review je. Paper ni review tau. Dia tak ada teknik, dia tidak ada benda-benda gambar rajah yang beria sangat, tak ada. Table zero, figure pun zero. Text je, review je. Okay, itu contoh satu paper yang case general review, yang mana kita boleh submit dan terbit. Itu namanya free, tak ada law, review saja. Tapi ingat tips 58 yang kita bincangkan yang itu, nak cite, macam mana dari segi teknikal, macam mana nak buat abstract. Okay,
Jadi you dah faham dah 58 tu. Kita akan ada sesi tu juga bila lepas ni dah cover semua asas ni. Di hujung-hujung nanti dalam bulan 6 nanti kita akan cover macam mana tulis abstract dengan baik, macam mana nanti kita akan cover juga benda tu nanti Okey, yang kemudian ni yang antara yang terakhir jugalah. Yang ni pun saya selalu tunjuk. So paper ni saya pun dah lama tak check. Last time saya check dia masih lagi Q1. Okey. Jurnal ni author daripada orang US. Satu yang you nampak kat sini, tajuk artikel dia lagi pendek daripada nama jurnal. Nama jurnal dia International Journal Entrepreneurship and Small Business. Dia punya tajuk artikel ni Entrepreneurship and Universities. Pendek je. Jadi tajuk pendek, nama jurnal panjang. Jadi kita kalau orang Malaysia ni kalau buat tajuk memang panjang-panjang. Tapi kelas sebenarnya tengok publisher kalau nak hantar kat jurnal ni pendek pun boleh. Sebab ni dah terbukti satu dah boleh terbit. Tengok dia punya abstract pendek je. Saya baca abstract. The examines dia punya paper, this paper examines the link between universities and entrepreneurship. Line pertama tengok tajuk, betul lah tajuk entrepreneurship university. Abstract dia kata nak bagi link between university and entrepreneurship. Okey, titik. This paper, the paper find 3 distinct way that university influence entrepreneurship. Dia jumpa 3 keadaan macam mana universiti tu boleh berjaya dalam entrepreneurship. So disebut 3 tu, technology transfer, knowledge spillover and entrepreneurship capital. Habis. Tahu tak dia buat paper macam mana? Paper ni 8 je muka surat. Kalau tolak reference 2 muka surat, jadi 6 je muka surat dia buat. Introduction, okey. Tajuk entrepreneurship and universities, ada abstract keyword, bawah tu introduction. Kan saya sebut ada 3 distinct way tadi kan. Introduction, lepas tu technology transfer, lepas tu point berikutnya knowledge spillover, point ketiga entrepreneurship capital, conclusion. Jadi sebenarnya apa kajian ni? Wajib intro dengan conclusion tu wajib. Kan dia kata tadi untuk berjaya keusahawanan di universiti tu ada 3 distinct way. 3 distinct way tu ceritalah sikit. Satu muka surat, cerita apa tu technology transfer, satu muka surat, apa tu knowledge spillover, satu lagi muka surat entrepreneurship capital. Siap. Ini contoh kalau tanya saya, kalau artikel macam ni pun you all tak boleh nak buat, kita tak boleh hasilkan artikel macam ni. Kan saya suruh ketepikan pasal Q1 sebab nak sangat kan. Ni contoh Q1. Okey, yang paper macam ni pun boleh dapat high index. So bagaimana kita boleh publish artikel dan boleh tulis dan boleh submit dan akhirnya boleh accept dan boleh terbit. Ni contoh general review. Kan? General review ni santai lah. Memang santai pun sebab nama dia general, umum. Dia tak ada satu teknik yang khusus untuk buat artikel. Jadi kita dah makin faham dah ni. Saya menyampaikan ni pun alhamdulillah juga dapat juga tambahan-tambahan ilmu. Okey, kita dah faham research artikel. Okey, sebelum tu minta maaf sebab saya memang kita dah dari mula. Jadi kalau artikel yang saya bagi contoh ni saya sentuhkan Sign Direct, saya masuk dekat Emerald, masuk dekat Taylor and Francis, masukkan Springer, masukkan Sage sebab kita pun dah belajar database dia. Jadi yang tu yang contoh-contoh yang sama juga kita nak cari. Jadi dan dia orang ni memang top publisher. Saya tak boleh nak bincang saya nak pilih jurnal yang lain-lain. Saya pilih yang top publisher je. Nanti time to time dari masa ke semasa ada rezeki saya tambah baik slide ni, tambah-tambah lagi. Okey, yang ni pun dah 43 slide dengan contoh. Saya tak boleh contoh yang banyak lah sebab nak buat ni pun ambil masa. Memang satu hari untuk mencari dan nak buat slide ni. Jadi tujuan pakcik nak buat slide ni nak tunjuk kat you all bahawa kita boleh hantar artikel jurnal. Boleh hantar artikel jurnal ikut jenis. Kalau ada data boleh hantar research penyelidikan. Okey, kalau kita ada teknik bila kita buat SLR, kita boleh buat hantar jurnal literature review. Kalau kita free, kita nak bagi message je, kita nak bagi tahu idea je. Satu idea ni boleh jadi general review. Okey. Kalau dari segi kompleks ataupun dari segi darjah kesukaran, research artikel susah sikit lah. Susah because of masa. Kena ada aktiviti data collection analysis. Yang kedua kena buat SLR. SLR mungkin kena banyak baca artikel advanced search yang banyak. So lepas tu banyak dia nak buat screening. Screening pun take time. Lepas tu dah pilih yang final, lepas tu dia kena discuss
khususkan literature review. Tapi general review bebas. You terus boleh review, tak payah gunakan apa-apa advanced search. Nak guna advanced search baguslah, bagi saya advanced search highly recommend. Tapi nak beritahu jenis general review ni review saja. Jadi review saja pun kita boleh publish artikel untuk general review. Okey, sedikit kesimpulan general review tadi. Kita mula cerita pasal bibliometric analysis, kemudian dia gabungan bibliometrik dan content analysis. Nah, kita content analysis juga diterima. Kemudian kita buat jangan saya flashback, lupa dah saya. Kemudian kita buat critical review. Lepas kita buat critical review, kita buat integrative review. Saya ulang balik, kita ada buat bibliometrics, content analysis, critical review, integrative review, dan kita buat general review tadi tu. Yang kita buat general review tadi kan, contoh-contoh yang last sekali tu yang masih ingat tu, case pasal vampire tu lah. Dan kalau female dia Pontianak lah kalau konsep dia Muslim tu. Okey, dan bagaimana paper yang pendek tu universities dengan entrepreneurship, sejauh mana keusahawan tu boleh berjaya di universiti dengan ada 3 elements so dengan 3 elemen tu masuk dengan intro, conclusion, set satu paper kan. Jadi paper tu cuma dalam 6 ke 7 muka surat boleh buat satu artikel. Okey, dan jurnal yang kita bincang ni semua top publisher. Okey, saya yakin pengetahuan yang semakin luas. Okey, saya sebenarnya asal je memang saya nak cerita konseptual dulu, tapi saya takut you all confused, sebab tu saya sebelahkan. Lepas cerita literature review, kita cerita general review. Kalau ikut hierarki, general review tu bawah lagi. Lepas literature review, dia konseptual dulu, sebab darjah kesukaran konseptual dia sedikit atas daripada general review. General review ni bawah sekali sebenarnya. Cuma bawah sekali nanti saya cerita short communication. Kenapa short communication? Short communication satu perenggan pun boleh. Boleh hantar artikel jurnal satu muka surat. Contoh satu muka surat lah. Satu muka surat, boleh. Paper apa tu? Jurnal apa tu? Short communication. Penulisan pendek. Yang tu. Tapi nanti kita akan bincang apa itu short communication. Dan semua ni jurnal. Research article, jurnal literature review, jurnal general review, jurnal conceptual, jurnal short communication, jurnal. Macam you pergi conference tu, proceeding bukan jurnal. Ini 5 jurnal. Jadi kita boleh fully utilize satu tesis tu boleh terbit. Setiap section 2.2, 2.3 boleh terbit, 2.4 boleh terbit, 2.5 boleh terbit, 2.6 boleh terbit. Aku ingat kan memang artikel kena ambil part 1 sikit, part 2 sikit, part 3 sikit. Tak. Kalau ambil satu outline, kalau kita cerita teori je. Contoh bila sebut ni teori je, you cerita satu teori, TPP. Buatlah satu artikel, a review of TPP. Dah, buat satu artikel. Yang tu baru cuma 2.2.1. Lagi dahsyat. 2.2.2 kan boleh buat satu artikel. Sebab saya pakai 3 teori, tahniah, 3 artikel boleh buat. Yang tu kita akan zoom lagi nanti, tapi you faham sebenarnya. Saya yakin semua orang yang mendengar dan melihat slide ni dia akan faham. Kita kena fully tuliskan artikel supaya artikel kita jadi boleh jadi hasil banyak lah kan. Kita kena jadi seorang researcher yang kita bukan recycling, kita menerbitkan artikel dengan banyak, tapi setiap artikel kita terbit tu berbeza-beza. Ada orang minat nak baca sebab nak baca teori, kita publish pasal teori. Orang tengah nak buat problem statement, kita publish problem statement. Jadi, tapi tak adalah tajuk tu a problem statement, taklah, kita tukarlah dengan nama lain. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan bahasa, laju sangat ke nak menyampaikan. Memang kita kena lihat pada slide kali ni, slide dan juga kena menonton video ni. Tak dapat tengok orang dia, dapat dengar suara pun jadilah. Okey, jadi kita akan lebih faham. Plus saya akan bagi full artikel. Bagi saya masa sikit sebab saya mungkin nak download dulu. Nanti saya share dekat WhatsApp group. Slide dengan video tak ada masalah, tapi full artikel tu sebab banyak, nanti you akan tengok lah. Nanti saya asing lah mana satu untuk artikel untuk general review dan artikel untuk jenis-jenis yang lain. Okey, lagi sekali saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Hujan sebenarnya di sini kadang-kadang itulah agar pendengaran makin audio makin okey dan sebagainya. So kita jumpa lagi untuk jenis penyelidikan akan datang. Secara umumnya kita ada lagi 3. Yang pertama adalah conceptual, dan mungkin kita ada short communication, dan juga kita ada book review. Book review ni saya seorang bukan nak kata lah, tapi kita nak fully utilize. You baca buku, baca buku. Habis buku tu,
Review lah buku tu. Buat satu artikel namanya book review. Book review pun boleh dapat index. Oh, saya ada impact. Impact apa ni? Saya review buku. Tapi ni Q1 ni. Jadi book review pun boleh Q1. Tapi ingat, book review bukan journal. Book review, kita review buku tu masih dalam kategori berindeks. Book review pun boleh dapat Q1, tapi dia bukan kategori jurnal. Tak apalah, tapi kena lepas baca buku review tak susah pun. Kalau kena gaya sejam siap. Tapi kena belajar lah macam mana nak tulis book review yang baik. Okey, terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.